Wow, 4 hari lagi. Dah bercakap mengenai sukan si Kemboja, kita nak bersama dengan wakil sulung Nadia Sulung, Arena di Kak Phnom Long. Penh, Fina Nastro. Hai, Hello Fina. Fina, boleh dengar? Bunyi horn. Jaga-jaga, Ada kereta yang banyak. horn tu. Okey, Fina, mungkin boleh kongsikan macam mana bunyi horn keadaan? tu. Okey, Fina, mungkin boleh alright. kongsikan. Sebenarnya saya nak berkongsi. Kita teruskan, Fina. Saya nak berkongsi view kat belakang saya sebenarnya. Ini boleh dikatakan sebagai sejarah ataupun siapa yang masih ingat kalau belajar geografi tu, Sungai Tonle Sap ini merupakan sungai terbesar di Asia Tenggara. Jadi saya nak tunjuk kat Akbar sebenarnya. Dia Apa? sukalah benda-benda macam ni. Itulah. Jealous kita. Okey, alright. Kita terus kepada perkembangan yang mungkin saya boleh kongsikan dari Kemboja untuk persediaan Sukan C beberapa hari saja lagi akan membuka tirai secara rasmi, tetapi ada sedikit cerita kurang enak lah. Saya difahamkan keadaan di Athlete Village tidak begitu memuaskan apabila beberapa bahagian yang belum lagi selesai sepenuhnya pembinaan dan atlet-atlet kita berhadapan dengan masalah debu yang begitu ketara sehingga mereka mengatakan sekiranya mereka berada beberapa hari sahaja lagi di sini mungkin akan berhadapan dengan masalah batuk ekoran keadaan debu di Athlete Village seperti yang tinjauan saya petang tadi dapat melihat dengan jelas beberapa bahagian di Athlete Village yang masih lagi belum siap sepenuhnya dan pekerja-pekerja masih lagi dalam pembikinan untuk menyiapkan bangunan tersebut. Jadi ini bukanlah sesuatu signal yang cukup baik. Namun saya mengharapkan segala-galanya dapat diselesaikan dengan sebaik mungkinlah kerana saya bukan sahaja nak menceritakan tentang keburukan, ada juga kebaikan yang dikongsikan oleh atlet-atlet negara kepada saya sebentar tadi. Dari segi penyediaan makanan, semuanya berada pada situasi yang cukup baik, bersih dan memenuhi keperluan sebagai seorang atlet. Jadi sekiranya pihak penganjur mampu untuk memberikan ataupun memastikan kelebihan yang cukup baik dari segi fasiliti, saya yakin mungkin Sukan C kali ini boleh dianggap sebagai penganjuran yang tidak mengecewakan walaupun ada sedikit kegusaran membabitkan penyediaan fasiliti yang masih lagi dalam pembikinan ketika ini. Okey, baik. Sambil-sambil ada kakak-kakak tengah makan kat belakang tu. Cuaca kat sana macam mana? Kalau kat sini panas, heat stroke kan? Di Kemboja macam mana satu? Yang kedua sempat tak tengok venue pertandingan? Okey, Akbar. Sebenarnya cuaca kat sini lebih kurang sama je di Kuala Lumpur. Panas juga. Tapi kalau di KL hujan di sebelah petang, kat sini agak kering dan berdebu sedikit. Jadi kita dinasihatkan untuk memakai face mask lah untuk mengelak sebarang masalah kesihatan yang timbul lah. Tadi Akbar ada bertanyakan kepada saya berkenaan dengan penyediaan tempat venue pertandingan ya Akbar? Ya, betul venue. Seperti mana yang saya tinjau sebentar tadi memang belum lagi berada dalam keadaan yang sepatutnya, tetapi saya masih lagi berfikir positif. Ada beberapa hari saja lagi untuk mereka membuat penyediaan yang final untuk atlet-atlet bertanding nanti. Dan difahamkan atlet negara yang sudah pun tiba pada semalam dan hari ini juga memilih untuk membuat tinjauan melibatkan fasiliti dan juga venue perlawanan yang berada di sekitar Moradok. Jadi kalau dilihat secara dasar, saya rasa mungkin agak tidak meyakinkan, tetapi mungkin dalam masa yang sama mereka akan membuat satu kerja yang luar biasa yang untuk memastikan venue-venue terlibat bersedia sepenuhnya sebaik perlawanan akan dimulakan nanti. Okey.
Seram pula dengar, tinggal 4 hari je lagi. Okey, Fina mungkin boleh update sikit mengenai kontingen negara. Tadi Fina cakap ada yang dah sampai, ada yang baru nak bertolak. Mungkin Fina lebih mengetahui mengenai pergerakan mereka. Apa situasi mereka sekarang? Okey, sebenarnya beberapa sukan telah pun membuka tirai seperti hoki dalam dewan, chess, kriket dan beberapa atlet dari sukan lari berhalangan telah pun tiba di bumi Kemboja ni bagi persediaan 1 ataupun 2 hari lebih awal sebelum saingan sebenar mereka bermula. Jadi semakin ramai ketibaan atlet-atlet ke Kemboja, namun saya difahamkan fasiliti ataupun tempat penginapan mereka tidak dapat menampung 600 individu ataupun atlet dan juga pegawai yang akan tiba daripada kontingen Malaysia, dan itu menjurus kepada option kedua, terpaksa berpindah ke hotel untuk sebagai option kedua lah untuk mereka dalam saingan Sukan C kali ini. Okey, last but not least, apa perancangan Fina dan juga Huzet esok di Kemboja? Okey, sudah pastinya kita mahu melihat beberapa aksi sukan yang akan berlangsung pada esok seperti sukan hoki dalam dewan, kriket, chess, masih lagi 3 sukan itu dan difahamkan juga wakil bola sepak kita akan tiba besok. Mungkin ada sedikit perkembangan yang boleh dikongsikan oleh skuad E11 Racing berkenaan dengan senarai akhir yang telah pun diumumkan. Jadi saya fikir sudah pastinya ia sesuatu yang menarik untuk diperkatakan apabila melibatkan sukan bola sepak. Saya sebenarnya teringin nak interview E11 Racing berkenaan dengan sasaran yang telah pun ditetapkan dalam keadaan kita berada dalam kumpulan yang boleh dikatakan sebagai kumpulan maut. Itulah cabaran untuk E11 Racing ketika Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin mengatakan sasaran itu tidak berganjak, masih lagi meletakkan Malaysia mampu melangkah ke final. Okey, thank you Fina. Hati-hati dekat sana sebab Fina cakap cuaca lebih kurang macam dekat Malaysia. Jaga So memang kesihatan, panas lah tu. And belanja view lawa-lawa lagi. Alright, no problem. Okey, Fina, terima kasih. Alright.